Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan di antara Johor Darul Takzim menentang PJ City, yang mana pada perlawanan ni berkesudahan 2 sama. Okey, disebabkan seri JDT tak berjaya lagi untuk menjuarai Liga Super pada tahun 2020. Jadi mereka perlu tunggu next game. Kalau mereka menang, mereka juara. Okey, aku nak mulakan ulasan mengenai pasukan Johor Darul Takzim, iaitu mengenai kelemahan dan kekurangan pasukan Johor dulu. Yang pertama, pasukan Johor ditimpa masalah kecederaan pemain mereka, terutamanya di bahagian fullback, iaitu right back kan. Yang mana 3 pemain utama yang bermain di right back mengalami kecederaan, iaitu Azrif Nasrul Haq, Matthew Davis dan juga Eskunalin. Ini menyebabkan Benjamin Mora terpaksa menurunkan Mauricio pada awal permainan untuk bermain di posisi right back. Ini sedikit sebanyak dia mencacatkan dan menjejaskan rentak permainan Johor Darul Takzim di awal permainan sehinggalah habis permainan. Itu apa yang aku nampak lah. Sebab apa? Sebab kita tahu kebolehan Mauricio adalah bermain di bahagian back tengah, bukannya bermain di bahagian back kanan. Sebab apa? Back kanan ni perlukan seorang yang berkelajuan tinggi, mampu mengawal permainan dengan baik, mampu membantu serangan kan. Mauricio dia tak boleh nak buat semua tu. Jadi semalam kita nampak awal permainan tu, sebelum Mauricio ditukarkan ke back tengah balik, memang JDT gagal untuk melancarkan serangan melalui bahagian kanan, di bahagian Safawi terutamanya. Sebab apa? Mauricio tak boleh buat overlapping. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar pada perlawanan semalam JDT terlampau overconfident disebabkan mereka perlukan kemenangan sahaja untuk menang lawan PJ City. Jadi tengok mereka tak boleh nak fight dengan PJ City kan. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam, apa yang saya nampak bukannya percaturan ataupun perlawanan di antara taktikal, tetapi sebenarnya pada perlawanan semalam PJ City adalah lebih baik daripada segi fizikal pemain mereka. Yang mana kita dapat lihat fizikal pemain PJ City mampu untuk menyayangi fizikal yang dipunyai oleh pasukan Johor Darul Takzim. Itu sebab mereka boleh memberi saingan. Sebab apa? Sebab mereka ada fizikal yang boleh mematahkan serangan-serangan pasukan Johor Darul Takzim kan. Kalau kita tengok di bahagian tengah, ada pemain-pemain besar, ada Brendau, ada Washington di bahagian serangan, ada Eliziu di bahagian pertahanan kan. Ini memudahkan pasukan PJ City untuk melawan fizikal dengan pemain-pemain Johor Darul Takzim yang agak kecil seperti Safawi Rashid, Diogo dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Dua tu sahaja apa yang saya nampak untuk kelemahan dan kekurangan pasukan Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Okey, untuk kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh pasukan Johor Darul Takzim ataupun JDT pada perlawanan semalam memang banyak. Yang pertama adalah dari segi set piece, yang mana kita tengok free kick yang didapati oleh pasukan Johor Darul Takzim semuanya on shot dan semuanya on target. Tetapi sayang, disebabkan kecemerlangan yang dimiliki oleh penjaga gol PJ City iaitu Kalamullah telah menyebabkan JDT tak berjaya menjaringkan gol melalui set piece ni kan. Kecuali penalti dan Kalamullah tu lepahan. Itulah yang kita namakan sebagai nasib dalam bola sepak. Apabila kita beraksi dengan baik, mempunyai set piece yang sangat baik, tetapi ada sahaja yang menghalang, terutamanya goalkeeper PJ City tu lah. Kekuatan JDT ni, mereka boleh lakukan set piece dengan baik, tapi sayang, gagal diterjemahkan ke dalam gol. Okey, yang kedua, kekuatan Johor Darul Takzim terletaknya pada Diogo di bahagian serangan. Pada perlawanan semalam, sekali lagi kita dapat lihat Diogo membuktikan yang dia merupakan seorang striker yang bukan sahaja pure striker, tetapi mampu bermain sebagai fast nine. Apabila dia mempunyai kreativiti untuk melorongkan bola kepada rakan sepasukan dia untuk mereka menjaringkan gol. Pada perlawanan semalam kita dapat lihat Diogo dapat mengawal bola di bahagian tengah dan dia nampak Safawi melakukan larian daripada belakang pertahanan dan dia melorongkan bola yang sangat cantik kepada Safawi untuk Safawi sudahkan gol yang pertama untuk Johor Darul Takzim pada perlawanan semalam. Inilah saya katakan kebijaksanaan Diogo dalam menggerakkan serangan bagi Johor Darul Takzim. Dan yang ketiga adalah kebijaksanaan Safawi juga dalam melakukan larian di belakang pertahanan. Itu sahaja kekuatan yang saya nampak pada pasukan Johor Darul Takzim yang pada perlawanan semalam. Yang lain, mereka banyak melakukan percubaan tetapi sayang, gagal disudahkan disebabkan kecemerlangan keeper PJ City. Okey, untuk PJ City, pujian dan segala pujian harus diberikan kepada semua pemain. Tetapi bagi saya, man of the match semalam adalah Kalamullah. Sebab apa? Sebab dia telah menyelamatkan gawang PJ City sebanyak mana yang dia boleh. Itu yang saya nampak untuk pasukan PJ City apabila mereka mempunyai
penjaga gol yang bersedia untuk berlawan dengan kelab-kelab besar seperti Johor Darul Takziman. Jadi dia telah membuktikan keupayaan dia, ability dia sebagai seorang goalkeeper yang muda dan juga yang cemerlang bagi menghadapi pasukan besar seperti Johor Darul Takzim. Berapa kali dia save free kick Safawi, berapa kali dia save free kick Leandro Wan. Semua bola-bola bahaya dia save pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang PJ City adalah bagaimana mereka melakukan pressure dan juga mereka berjaya menyaingi fizikal ataupun bentuk badan mereka untuk menggunakan tubuh badan mereka untuk menyaingi pemain-pemain Johor Darul Takzim. Inilah yang kita namakan sebagai salah satu kepentingan fizikal ataupun bentuk tubuh badan dalam menentang pasukan-pasukan yang hebat. Itu sebab PJ City boleh memberi saingan. Dan jangan juga kita lupa, PJ City adalah satu-satunya pasukan yang dalam beberapa tahun ni berjaya mengalahkan Johor Darul Takzim di Stadium Lakin Johor. Itu yang perlu kita ingat. Jangan kita lupa. Itu sebab kemungkinan besar menjuntik lagi semangat PJ City untuk memberi saingan yang lebih hebat kepada Johor Darul Takzim. Secara rumusannya, pada perlawanan semalam, memang PJ City dan juga Johor Darul Takzim bermain dengan agak seimbang dan berjaya mengawal perlawanan. Dan mereka juga telah menggunakan kesempatan dan peluang yang ada untuk menjaringkan gol buat pasukan mereka sendiri. Ini yang menyebabkan pada perlawanan semalam agak sengit. Di samping padang yang lecak dan basah tu membantu kedua-dua pasukan untuk bermain dengan tempo yang agak sederhana dan agak tinggi beberapa minit. Lepas tu mereka neutral balik, normal balik sebagai perlawanan biasa. Itu saja ulasan saya. Sekian.